Assalamualaikum, selamat pagi semua. Minggu lepas cikgu minta pelajar-pelajar semua untuk melengkapkan buku aktiviti B dalam tajuk bentuk geometri 3 dimensi, iaitu bab yang ke-6. Soalan yang pertama, ini merupakan sebuah kubus. Dua ciri yang kita boleh tuliskan di sini ialah yang pertama, kubus ini mempunyai 6 permukaan bentuk segi empat sama yang kongruen. Kemudian yang kedua, kita boleh menyatakan cirinya ialah mempunyai semua sisi yang sama panjang. Jadi yang ini, yang menegak ni ialah sisi yang sama panjang. Seterusnya untuk rajah yang kedua, ini merupakan bentuk kun. Jadi kita boleh katakan ciri yang pertama, di bawah kun ini dia mempunyai satu tapak bulatan. Kemudian kun juga mempunyai satu permukaan yang melengkung. Next, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ni merupakan satu bentuk silinder. Jadi ciri yang kita boleh nyatakan di sini, silinder mempunyai dua permukaan berbentuk bulatan yang kongruen di atas ni dan juga di bawah, dan selari. Dua permukaan berbentuk bulatan tu adalah selari. Kemudian ciri yang kedua, kita boleh tulis dia mempunyai ciri satu permukaan melengkung di situ. Kemudian seterusnya, gambar yang keempat. Gambar yang keempat ni ialah satu bentuk piramid. Jadi kita boleh nyatakan di sini piramid mempunyai satu puncak di atas ni, dan piramid juga mempunyai tapak berbentuk poligon di bahagian bawah ni. Seterusnya kita pergi ke muka surat yang ke-32. Di sini soalannya minta kita untuk melukiskan bentangan. Ada dua rajah dalam soalan ini. Yang pertama ialah satu silinder. Jadi bagaimana untuk kita melukis bentangan bagi silinder? Sudah pastinya silinder mempunyai dua permukaan bulatan. Yang ini permukaan bulatan. Yang ini satu, yang bawah ni satu. Dan satu bentuk segi empat tepat ni, kalau pelajar perhatikan, diberikan ketinggian silinder tu ialah 5 cm. Jadi 1 cm ni mewakili satu unit kotak. Jadi kita perhatikan di sini bilangan kotak yang dilukis adalah ketinggiannya 5 kotak. Dan kalau kita lihat di sini, jejari bagi bulatan ialah 2 cm. 2 cm bermaksud 2 unit. Cuba pelajar perhatikan bulatan ini, jejari ni juga adalah 2 unit. Jadi 2 unit dengan 2 unit, 4 unit. 4 unit diameter. Dari lengkung ke lengkung, kita lihat panjangnya ialah 4 unit. Bagaimana pula dengan panjang bagi segi empat tepat ni, iaitu daripada sini ke sini. Dia punya panjang, kita perhatikan di sini bilangan kotaknya ialah 12 kotak, 12 unit. Jadi kita boleh menggunakan rumus lilitan bulatan untuk mendapatkan bilangan kotak di sini, iaitu rumus 2 pi j. Seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua. Kita nak lukis juga bentangan di sini. Jadi kita nak lukis bentangan. Kalau kita gunakan imajinasi kita, pasti kita akan lukiskan tapak ni dulu.
Ya, tapak ni yang bawah ni. Ya, dengan ukurannya 3/5. So 3 di bawah ni, 3 kotak ni, dan dia punya panjang ialah 5 kotak. Ya, 3 ni 5. Kemudian permukaan yang condong ni bila kita jatuhkan dia, okey, kita akan dapat juga bentuk segi 4 tepat ni. Okey. Okey, berapa panjang bilangan kotak yang kita perlu letakkan di sini? Okey, kita lihat ya. Di sini 4, di sini 3. So kalau kita menggunakan teorem Pythagoras, garis yang condong ni kita akan dapat 5. Ya, jadi bila kita lukiskan bentangan tu, cuba pelajar perhatikan. Dia punya bilangan kotak ialah 5. Okey, kemudian yang bentangan sebelah kiri ni, ukuran panjang tadi ialah 4. Jadi cuba kita lihat dia punya panjang dia ialah yang bahagian ni 4. Dan dia punya panjang tu samalah 5. Seterusnya untuk segitiga, yang ni 4, yang ni 3. Okey, jadi ini ialah bentangan bagi sebuah prisma. Okey, seterusnya untuk soalan yang terakhir yang latihan cikgu beri. Okey, di sini kita hanya perlu nyatakan sahaja apakah jenis bentangan yang diberikan di sini. Okey, jadi ini juga kita boleh menggunakan kita punya imajinasi ya. Gambar yang pertama ni ialah piramid. Yang kedua ialah merupakan sebuah prisma dengan keratan rentasnya berbentuk segitiga. Jadi kita katakan dia ialah prisma segitiga. Dan gambar yang terakhir ini ialah juga merupakan sebuah prisma segitiga. Baik, jadi itu sahaja latihan untuk yang perlu kita selesaikan minggu lepas. Okey, nanti kita akan teruskan ke bahagian yang seterusnya, iaitu kita akan pelajari tentang luas, bentuk-bentuk 3 dimensi, dan seterusnya kita akan juga pelajari berkenaan dengan isi padu bentuk-bentuk geometri. Okey, Assalamualaikum. Bye.